Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua rakyat Malaysia penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di awal pagi lagi kita semua telah pun mendapat satu rezeki, satu nikmat kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so yang memisahkan kita hanyalah kaca TV semata-mata, tetapi pada hakikatnya anda dekat di hati kami. Okey, baik, kita nak teruskan pengajian kita pada hari ini, iaitu tafsir dan juga taranum. Seperti biasa di meja akademik Tanyalah Ustaz, pada pagi ini kita akan tadabbur mengenai tafsir surah Az-Zumar bermula ayat yang ke-52, 53 dan juga 54. Jadi saya kira penonton yang berada di rumah telah pun bersedia dengan kitab tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Jadi saya kira ada baiknya kalau kita semua sibukkan diri kita, anda boleh buka pada halaman 1234 dan fokus ayat kita untuk pagi ini adalah ayat 52, 53 dan juga 54. Seperti biasa penonton, di meja akademik Tanyalah Ustaz, saya tidak berkeseorangan, turut bersama dengan panel kita masih kekal setia bersama Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lain macam pagi ni Ustaz. Ya. Yeah. Mudah-mudahan kita dapat belajar lagi kaedah uslub gaya bahasa Arab Ustaz. Ya. Yeah. Dan kita juga yakin, excited, apakah lagu yang akan dibawa oleh Ustaz. Jangan salah faham, ini bukan lagu apa SPDC. Ini bukan lagu nyanyian tapi lagu taranum. Tapi lagu taranum. Lagu taranum, insya-Allah pelbagai yang akan kita belajar. Sama-sama kita menghiburkan diri kita, weekend kita bersama dengan Al-Quranul Karim. Baik penonton yang berada di rumah, saya kira seandainya anda ada sebarang persoalan dan sebagainya, boleh hubungi kami di nombor talian yang tertera di kaca TV anda, iaitu 03-7626-1603. Dan jom kita buat amal ibadah pahala kita di hujung jari dengan hanya klik ataupun kongsi Facebook live kami pada hari ini, insya-Allah. Jadi jom kita teruskan surah Az-Zumar tafsir ayat 52, 53 dan 54. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan yang telah menghidupkan kami setelah kami ditidurkan untuk seketika, dan kepada Dia jualah, iaitu kepada Allah jualah kita akan dikembalikan. Alhamdulillah, sama-sama kita rafakkan lafaz syukur yang tidak bersempadan terhadap Tuhan yang telah memberi kita macam-macam nikmat. Di antaranya nikmat hidup dengan Al-Quran, nikmat menghayati ayat-ayat Allah, nikmat membaca kalam-kalam Tuhan yang Maha Agung. Imam Qurtubi pernah sebut, man balaghahu al-Quran faka'annama kallamahu Allah. Sesiapa yang sampai kepadanya Al-Quran, Allah berbicara dengan dia. Jom kita lihat apa bicara Tuhan untuk kita pada pagi ini melalui surah Az-Zumar ayat 52, 53 dan 54. Kita baca dulu pagi ini. Saya akan baca dengan lagu Nahwan pada pagi ini. Kita sama-sama ikuti bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam ya'lamu أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم قل يا عبادي الذين أسرفوا على
أنفسهم لا تقنطوا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Terlihat terjemahannya melalui tafsir pimpinan Ar-Rahman ayat 52. Apa kata Allah? Mengapa mereka mendakwa demikian? Tidakkah mereka mengetahui bahawa sesungguhnya Allah memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya dan ia juga yang menyempitkannya. Sesungguhnya yang demikian mengandungi keterangan-keterangan yang jelas bagi orang-orang yang percayakan, iaitu ilmu dan kebajikan Allah. Ayat 53. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, iaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya dialah jua yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Ayat 54. Dan kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dengan bertaubat serta berserah bulat-bulat kepadanya sebelum kamu didatangi azab, kerana sesudah itu kamu tidak akan diberikan pertolongan. Begitulah firman Allah Subhanahu wa taala melalui ayat 52, 53, 54 dan Inzal. Ya, dalam ayat 3 ayat ini, dia kesinambungan perbincangan kita daripada 3 ayat yang sebelumnya, iaitu melalui ayat 49, 50 dan 51. Dalam ayat 49, barangkali kita ulang kaji sikit, mana dah tahu semalam ada yang tak sempat mengikuti kelas kita. Dalam ayat 49, Allah beritahu bagaimana manusia sombong. Apabila manusia menghadapi sesuatu masalah, manusia minta tolong dengan Allah. Bila Allah tolong mereka, selamatkan mereka, mereka rupa kepada Allah. Mereka lupa dan alpa, kembali balik buat maksiat, kembali balik engkar pada perintah Allah. Yang demikian itu Allah beritahu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa bukanlah kali pertama umat-umat sebelum engkau wahai Muhammad juga melakukan perkara yang sama terhadap nabi-nabi mereka. Contohnya Qarun, Haman, Firaun, mereka juga menggambarkan bahawa mereka lah pandai, mereka tahu segala-galanya, mereka tidak perlu kepada Tuhan, sedangkan semua yang mereka miliki adalah pinjaman semata-mata. Ayat 51 Allah beritahu segala musibah
yang menimpa umat terdahulu dan barangkali umat ini juga akan menerima nasib yang sama sekiranya mereka berterusan di dalam mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala dan mereka lupa bahawa apa yang mereka miliki itu adalah pinjaman daripada Allah semata-mata. Dalam ayat 52 Allah beritahu bahawa yang Allah beri itu adalah limpah kurnia daripadanya, mengajak manusia bersyukur. Awalam ya'lamu anna Allah yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Bukankah kerajaan langit dan bumi itu milik Allah Subhanahu wa taala? Allah boleh beri kepada siapa yang Allah mahu dan Allah boleh sempitkan kepada siapa yang Allah mahu. Ada orang menerima rezeki Allah secara melimpah ruah. Sebab itu Allah gunakan kalimah yabsutu, basat. Perkataan basat itu adalah menggambarkan keluasan pemberian Tuhan. Walillahi khazainus samawati wal ard. Kerajaan Allah di langit, kerajaan Allah di bumi. Tak ada satu pun yang terlepas daripada kekuasaan Allah. Allah boleh bagi siapa yang Allah mahu, Allah boleh sempitkan siapa yang Allah mahukan. Dia mengalami ataupun dia merasakan kesempitan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Mesti manusia merasakan bahawa segala sesuatu yang manusia usahakan adalah proses, dia adalah asbab. Tapi yang musabbib huwa Allah Subhanahu wa taala. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, beriman kepada qada dan qadar, kita berusaha, yang akan beri ialah Allah. Sebab itu dia ada usaha, dia ada al-kasbu, dia ada as-sa'yu wal kasbu wa tawakkulu dan juga wal qada wal qadar. Dia mesti ada usaha dan juga pencarian, maka datanglah restu Tuhan. Kita tidak boleh duduk di rumah saja supaya rezeki datang, betul tak? Jadi kita kena bekerja. Ayat 53 Allah beritahu satu perkara yang sangat mustahak untuk saya, untuk ibu ayah dan juga para penonton dan juga untuk manusia keseluruhannya, akan keluasan keampunan Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai manusia, ya ibadi. Qul ya ibadi. Allah panggil dengan begitu manja, Allah panggil dengan begitu halus. Allah memujuk manusia dengan panggil wahai hamba-hambaku. Qul ya ibadi. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku. Ibu ayah lihat perkataan ya, huruf ya. Qul ya ibadiyah. Ya. Bila Allah Subhanahu wa taala menisbahkan seseorang atau hamba-hambanya dengan ganti nama. Contoh saya kata, pen saya. Dalam bahasa Arab, kalau bahasa Melayu, ini pen saya. Dalam bahasa Arab, dipendek je. Qalami. Mi. Bila ada ya, menunjukkan itu adalah pemilikan aku. Hada khalawi, jawali. Khalawi, handphone saya. Hada kitabi. Hada qirtasi. Hada saati. Bila tambah ya, semua menggambarkan aku punya. Tapi bila Allah Subhanahu wa taala menisbahkan hambanya kepunyaan dia, bukankah itu satu kemuliaan? Ibadi. Wahai hambaku. Wahai ciptaan aku. Wahai makhluk yang aku cipta. Dia panggil dengan begitu manja. Sebab manusia ini, dia perlu dipujuk. Bila melakukan kesalahan, bila melakukan satu perkara yang terkeluar dari batasan, contoh. Bila anak ni lari daripada rumah. Dia lari daripada rumah. Sebab mungkin ayah suruh semayang, ayah suruh itu, ayah suruh rajin, ayah mengajak. Jadi anak ni bosan, dia kata, bosanlah ayah ni, lari daripada rumah. Mak ayah tak tahu anak ni lari ke mana. Anak lari tak tahu ke mana. Ibu ayah pun buatlah iklan dalam surat khabar. Kata, kami ibu ayah semua dah maafkan, baliklah. Kan, baliklah rumah. Tak apa, kita bincang balik rumah. Jadi, begitulah Tuhan. Bila kata dia dah lari daripada landasan, Tuhan panggil balik. Mari sini. Baliklah. Dengan gaya bahasa Ustaz ya? Betul. Dengan gaya bahasa Arab. Masya Allah, yang penuh dengan kelembutan. Ini baru sikit sebenarnya Ustaz ya. Kita rujuk kepada ayat 53. Okey, penonton nak tahu yang lebih banyak lagi keindahan bahasa Arab itu sendiri, terus kekal setia bersama dengan kita. Jom berzikir.
Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanyalah Ustaz pada pagi ini, rezeki, nikmat kurnia yang paling besar dalam kehidupan hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Di awal pagi lagi, mata kita dapat mendengar, mata dapat mendengar, tersyasya. Mata kita dapat melihat, telinga kita dapat mendengar kalamullah, okey, kata-kata cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Penonton, jom kita nak murajaah balik apa yang kita belajar sesi pengajian tafsir dan juga taranum. Kalau semalam kita belajar karenah perihal manusia apabila diselamat daripada musibah, maka dia kembali semula kepada keadaan asalnya. Dan pada pagi ini fokus ayat kita 52, 53 dan 54 surah Az-Zumar, tafsir pimpinan Ar-Rahman, pada halaman 1234. Take note penonton sekalian, pada halaman 1234. Sekarang ni kita masih lagi dalam sesi tadabbur ayat 52, 53 dan juga 54. Kita teruskan Ustaz. Ya, terima kasih. Pertama sekali, bila Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada manusia ni, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Allah beritahu, Allah panggil manusia, Allah seru manusia, Allah pujuk manusia yang telah melampau. Asrafu dalam Al-Quran Allah gunakan untuk pembaziran itu dengan dua kalimah. Satu tabdzir, satu al-israf. Tabdzir wal israf. Kita kata dalam contohnya dalam surah Al-Isra, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Itu tabdzir, bazir. Dia kata itu kawan-kawan syaitan. Tapi israf dia lagi dahsyat daripada bazir. Israf lebih dahsyat daripada bazir. Maksudnya dia membazir yang melampau. Tapi yang ni bazir bukan bazir wang ringgit. Tetapi yang dibazir ini ialah dibazir keyakinan, bazirkan kepercayaan. Asrafu ala anfusihim. Maksudnya dia telah melampau batas melakukan sesuatu yang memungkinkan dia mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam ni dah ini. Manusia ni ada akal. Manusia tahu mana baik, mana buruk. Betul. Kalau dihidang pun dia tahu makan yang mana baik. Kalau pakai pun dia tahu pakai yang baik. Tapi dalam beramal ini, ada kalanya dia melampau batas. Melampau, ada yang bunuh anak, kita dengar sehari dua ni, bunuh isteri, bunuh ibu. Kan dia melampau. Betul lah, kita tahu pukul itu satu kesalahan. Tapi kalau sampai membunuh, isteri ditikam, isteri yang mengandung ditikam, anak dibunuh, dipenggal leher. Jadi manusia sudah melampau. Kalau dalam ayat ini fokusnya bila Allah Subhanahu Wa Taala antar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk betulkan kiblat manusia, untuk betulkan siapa harus mereka sembah, untuk betulkan apa yang harus mereka makan, apa yang harus mereka minum, bagaimana harus mereka berpakaian, bagaimana harus mereka bermuamalah, berkomunikasi. Sedangkan sebelum itu mereka bunuh anak perempuan, sebelum itu mereka jadikan perempuan sebagai pemuas nafsu, sebelum itu mereka menyembah idol-idol yang berbilang. So asrafu, mereka telah melampau. Yang mereka lampau itu atas diri mereka sendiri. Tak sewajarnya sebagai seorang manusia melakukan perkara-perkara jenayah yang sebegitu. Oleh demikian, bila Nabi Muhammad SAW datang, bagi mereka petunjuk, hidayah dan taufik, mengajak mereka kepada Islam, ada di antara mereka yang merasakan bahawa, bolehkah aku nak masuk Islam ni? Allah terima ke taubat aku? Aku dah bunuh orang. Aku dah melakukan kezaliman. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Rahmat Allah, keluasan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang ke-53 ada asbabun nuzulnya. Nanti saya akan share. Saya tak nak share lagi. Nanti akan jadi entry kami. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita segala-galanya. Cuba fokus kepada kalimat jami'an. Jami'an, semua dosa. Semua dosa Allah ampunkan, melainkan satu dosa yang Tuhan tak ampunkan kecuali kita mengucap balik, iaitu dosa kita syirikkan Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini Allah sebut dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengampunkan dosa yang namanya syirik.
Selain daripada syirik, semua dosa Allah ampun. Biarpun dosa itu sama banyak dengan Jabal Uhud, walaupun dosa itu penuh langit dan bumi, bila seorang hamba pergi kepada Allah Subhanahu wa taala mohon keampunan, itu yang dibekalkan dalam ayat yang ke-54, bahawa wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Anibu, inabah maksudnya rujuk, kembali, back to the track, patah balik, anibu, dan kembalilah kamu kepada Tuhan kamu, dan yang kamu bertaubat, ila rabbikum wa aslimu lahu. Sebab itu dia tak guna wa anibu ila Allah, dia kata wa anibu ila rabbikum, masih lagi dalam proses tarbiyah. Rabbikum, Rabb, saya selalu sebut Rabb, asal perkataan Rabba yurabbi, rubub, dia nak beritahu asal perkataan tarbiyah. Asal perkataan tarbiyah itu daripada Rabb. Maksudnya kalau setiap kali kita jumpa perkataan Rabb, Rabbukum, Rabbuna, Rabbus samawati wal ard, Allah Subhanahu wa taala nak asuh kita semua supaya sedar bahawa pencipta langit dan bumi ini Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia yang ciptakan saya, dia yang ciptakan apa yang ada dalam diri saya. Wa aslimu lahu, dan serah diri, back. Wa aslimu lahu, tunduk balik, patah balik. Sebab itu perkataan aslimu dia merujuk pada Islam. Islam bermakna al-khudu' wal inqiyad. Islam maksudnya tunduk dan patuh. Jadi kembalilah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum sesuatu musibah yang lebih besar datang, iaitu sebelum azab itu datang menemui manusia, summa la tunsarun. Pada masa itu tidak ada siapa boleh bantu. Contohnya kalau sebelum azab itu datang, boleh kita tafsirkan juga sebelum malam yugharghir, maksudnya sebelum nyawa sampai ke pangkal kerongkong, nyawa tu keluar, sebelum sampai ke pangkal kerongkong, kita masih lagi ada peluang untuk bertaubat. Selepas itu chance have been given to you, tapi kita terlepas peluang, kita tidak mahu. Jadi 3 ayat ini memujuk manusia supaya yakin bahawa apa saja kita miliki pemberian Allah. Yang keduanya, pintu taubat masih lagi terbuka. Yang ketiga, kembali balik kepada track yang betul, kembali menghayati Islam, jadi seorang Muslim yang baik. Masya Allah, sementara peluang masih ada. Don't take for granted, insya-Allah. Penonton, jom kita tawakuf seketika, kita berhenti seketika, berzikir pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada anda kerana di awal pagi lagi kita masih ada kekuatan untuk sama-sama kita tadabbur surah Az-Zumar pada ayat 52, 53 dan juga 54. Seperti biasa penonton, insya-Allah setiap kali hujung minggu maka seperti biasalah kita akan sama-sama murajaah tafsir pimpinan Ar-Rahman. Dan apabila saya sebut saja murajaah, saya nak bagi homework sebenarnya, saya nak bagi tugasan kepada penonton yang berada di rumah. Maksudnya kita ulang kaji, kita semak kembali nota-nota tulisan kita, apa yang telah kita catat dan sebagainya. Jadi jom Ustaz, kita teruskan sesi pengajian tafsir dan taranum kita, tafsiran berkenaan dengan ayat 52, 53 dan 54. Silakan. Ayat 52. Kita baca sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Sadaqallahul Azim. Cuba ibu ayah perhatikan kalimah ya'lamu.
Ya'lamu, ada ain, ada lam, ada mim. Kan? Ada ain, lam, mim. Itu kalimah asal dia. Ain, lam, mim. Kalimah asal ain, lam, mim itu merujuk bahawa ilmu. Awalam dia datang dalam bentuk istifham al-inkari. Tidakkah kamu mengetahui? Tidakkah mereka mengetahui? So mengetahui punca kalimahnya adalah ilmu. Jadi maksudnya menjadikan manusia ini jahil, Da'i Nizal dan juga ibu ayah, menjadikan kita lupa kepada Tuhan sebab jahil lah. You tak tahu siapa yang bagi you rezeki. Saudara tak tahu siapa yang bagi saudara rezeki. Perasan tak, saudara faham tak, pagi ni kita bangun, itu adalah satu rezeki. Kita boleh duduk depan TV, menonton, tanyalah ustaz, tafsir, surah Az-Zumar ayat 52 hingga 54 adalah rezeki. Kita boleh senyum hari ini adalah rezeki. So, dia mesti asasnya ilmu. Ilmu yang tuntas. Ilmu yang mengakar bahawa tidak ada satu benda pun saya dapat, walaupun kelipan mata saya, melainkan ianya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nothing to do with me. Saya tak ada apa-apa. Semalam saya pinjam kata-kata Bilal bin Rabah. Ana lastu illa ma a'tani Rabbi. Bila Rasulullah beritahu, aku dengar tu suara terompang kau dalam syurga, wahai Bilal, apa amalan kau? Bilal kata, ana lastu illa ma a'tani Rabbi. Aku tak ada apa-apa melainkan apa yang telah diberikan Allah kepada aku. Maksudnya melepaskan diri daripada pemilikan. Semua itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, orang macam ni Tuhan tak lepas dia. Tuhan takkan biarkan dia. Sebab dia sentiasa akan merasakan ada Tuhan. God conscious tadi, dhamirun aiqadatu khasyatullah, naluri fitrah sedar bahawa adanya Tuhan, dia sentiasa terbimbing. Sentiasa terarah. So, dia letakkan ilmu menjadi tunjang utama. Sebab itu kita kena belajar akidah, kita kena belajar tafsir, kita kena belajar juga tasawuf, kita kena belajar juga sirah, kita juga kena belajar fiqh. Semua ni kita kena belajar. Ilmu menjadikan kita semakin dekat. Sebab itu orang jahil yang tidur, orang jahil yang beribadat lebih disukai oleh syaitan daripada si alim yang tidur. Orang jahil beribadat, syaitan suka. Banyak dia ibadat, syaitan suka sebab dia ibadat dalam keadaan jahil. Manakala orang alim yang sedang tidur itu ditakuti oleh syaitan. Sebab yang alim itu kalau bangun, dia akan betulkan si jahil. So sebab itu besarnya ilmu pengetahuan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membezakan saya dengan saudara di sisi Allah adalah takwa. Betul, takwa. Takwa itu apa foundation dia? Mestilah ilmu. Ilmu menjadi kekuatan. Annallaha yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah yang meluaskan rezeki bagi hamba-hamba dia. Allah menggunakan perkataan yabsutu. Yabsutu. Kecil tapak tangan. Niru kami tadahkan. Niru kami tadahkan. Da'i Nizal tahu niru tu apa? Sudah dah. Ramai yang tak tahu niru. Kita sebut bukan main lagi. Laju. Confident. Kecil tapak tangan. Niru kami tadahkan. Niru ini adalah tampi tu. Penampi beras, penampi orang kampung guna tampi. Kan dia besar kan? Betul-betul. Tapak tangan tak cukup. Niru kami tadahkan. Kalau nak lebih luas, tapak tangan apa dia? Kecil tapak tangan, padang bola kami tadahkan. Nak kata luas ni, nak kata kecil tapak tangan, niru kami tadahkan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala gunakan perkataan al-basta. Basta. Yabsutur rizqa liman yasha. Allah nak beritahu kayanya Allah, luasnya pemberian Tuhan, dia guna kalimah yabsutu. Sebab sebelum ini, ayat sebelum ini, manusia rasa dia lah pandai. Dia boleh buat jet pergi ke, dia boleh buat kapal angkasa, dia boleh buat satelit, dia boleh buat itu. Hari ini kita bercakap, saya di TV3, saya di Seri Pentas, saudara-saudari mungkin ada yang di Johor, ada di Perlis, ada di Sabah, ada di Sarawak, di Brunei, di Singapura. Masya Allah. Jadi semua mereka boleh tonton. Teknologi telah menghubungkan kita. Manusia tak jadi pandai tiba-tiba wujudkan teknologi ini, melainkan dengan ilmu yang Tuhan bagi. Cuba tunjuk dengan saya satu perkara yang kita jadikan sebagai sumber untuk kita live, tak ada kaitan dengan Tuhan. Tak ada satu pun. Semua kita guna sumber daripada pinjaman yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia. Sebab itu perkataan al-bast yang disebut oleh Asy-Sya'rawi, al-bastu yakni
yuwassi'u 'ala man yasha, Allah Subhanahu wa taala luaskan kepada siapa yang Allah mahu. Wa yaqdir bermakna yudhiqu 'ala man yasha wa yaqbid. Jadi bila sebut basta, Allah akan beri seluas-luasnya, wa yaqdir, Allah akan genggam, Allah akan tahan daripada orang-orang tertentu. Idzan al-mas'alah fi rizqi wal 'ata' laysa syatarah wa mahara fi tanawulil asya'. Jadi beliau simpulkan bahawa dengan saya mendapat sesuatu rezeki itu bukan kerana kepandaian saya, kemahiran saya, CGPA saya, sebab saya ni excellent, saya ada PhD, saya siapa, bukan kerana syatarah wa mahara, walakin innama hiya qaddara ar-rizqu subhanahu wa ta'ala. Maksud yang demikian itu adalah rezeki yang dilempahkan oleh Tuhan. Saya buat PhD, betul saya ada PhD, saya ada Profesor Madya, tapi semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semua itu Tuhan yang bagi. Pandai manusia ini kerana Tuhan yang bagi. Pandai berapa ramai semasa buat PhD jadi tak sihat. Dia tak boleh nak fokus. Patah balik 10 orang buat PhD, mungkin 5 yang siap, 6 yang siap, 4 memang surrender, mungkin juga 3 surrender. Tak semua orang boleh menyelesaikan sesuatu assignment yang diberikan kepada mereka. Ayat yang ke-53, ibu ayah yang saya kasih sekalian. Ada satu kisah di sebalik ayat ini yang disebut sebagai asbabun nuzul dalam beberapa kitab tafsir, termasuklah Ibn Kathir, Tabari pun ada sebut. Dikala mereka bawa sebab-sebab yang lain, tapi sebab ini sangat menyentuh. Kita biasa dengar nama seorang lelaki bernama Al-Wahshi. Al-Wahshi dia ni lelaki Habasyah, lelaki daripada Afrika yang diupah oleh Hindun untuk melontarkan lembing ke arah Saidina Hamzah dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud, sebab Hamzah telah bunuh adik dia, bapa dia dalam peperangan Badar. Jadi sebagai balas, sebagai ganti, sebagai satu balasan dendam daripada Hindun, dihupah Wahshi ini untuk melontar lembing ke arah Saidina Hamzah. Rupanya zaman tu dah ada dah. Dia panggil apa? Sniper. Dia panggil shooter ni dah ada dah. Sniper dah ada masa tu. Memang pelontar tepat. Rupanya profesional pelontar zaman tu dah ada, boleh diupah, boleh dibayar. Jadi Hindun upah dia untuk bunuh. Dia pun datanglah melontar dan dia bunuh. Dia berjaya melontar tepat ke arah Hamzah. Dia pun bukan depan-depan dia lontar. Kita pun tanya juga, kalau kau berani depan-depan lah, apa pula menyuruh baling melontar lembing. Sebab Hamzah ni asadullah, dia ni singa Allah di medan. Kalau di medan pertempuran, singa Allah. Jadi bila Wahsy lontar kena tepat, syahidlah Saidina Hamzah di dataran Uhud. Lalu nak cerita tempoh panjang, kemudian Wahsy ini dia mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, masuk Islam. Dia nak masuk Islam, dia pergi nak cari Nabi Muhammad, nak mengucap di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata aku nak masuk Islam. Dia pun bersyahadah. Rasul terima Islam dia. Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima syahadah dia, Rasulullah kata, "Pergilah engkau ke mana-mana, aku tak nak tengok engkau dah." Perkataan itu menjadikan dunia dan seisinya sempit untuk Hamzah, untuk Wahsy. Nabi tak nak tengok. Aku tak nak tengok engkau. Kalau orang lain cakap tak nak tengok, okey lagi. Tiba Nabi yang cakap, aku tak nak tengok engkau dekat sini. Kau pergilah tempat lain. Sebab Hamzah ini orang yang sangat support pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Hamzah ini adalah saudara susuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sangat sayang pada Hamzah. Jadi bila Hamzah terbunuh, jadi kau pembunuh, kau datang jumpa aku, kau masuk Islam, okey aku terima Islam kau, tapi tak nak tengok. Turun ayat ini sebagai memujuk dan juga memberi panduan kepada Nabi Muhammad SAW. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. La taqnatu maksudnya la tayasu. Jangan berputus asa. Jangan rasa give up. Bahasa sekarang ni give up. Give up dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah beri sesuatu takdir, Allah nak uji, Allah nak strongkan kita, Allah nak kuatkan kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup ini penuh dengan ujian.
Tak ada kehidupan yang tak ada ujian. Kalau tak ada ujian, kita tak jadi pandai. Kita tak jadi hebat. Kita tidak ada skill untuk berhadapan dengan sesuatu situasi. Ujian itu adalah untuk menguatkan lagi kita dan juga untuk upgrade kita punya soft skill bila kita berhadapan dengan sesuatu musibah. Allah beritahu, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ni Tuhan yang pengampun. Biarpun dosa sebesar seluas langit dan bumi, Allah ampunkan semua dosa. Saya sebut kecuali dosa syirik. Jadi begitulah beberapa panduan, dan ayat 54 saya dah sebut bahawa kembali ke pangkal jalan dengan penuh penyesalan. Masya Allah. 3 ayat ini kalau kita faham, rasa hari ini sangat-sangat rasa kenyang dengan ilmu, kenyang dengan ilmu, faham, kenyang dengan kefahaman dan rasa rahmat, kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah penonton, kita nak berehat seketika, tawakuf seketika, berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Penonton yang berada di rumah yang sedang melihat saya melalui Kaca TV ataupun melihat saya di ruangan Facebook, yang memisahkan kita hanyalah kacamata semata-mata ataupun jarak. Akan tetapi, satu perkara yang nak saya tekankan pada pagi ini, antara nikmat yang besar di dalam kehidupan kita, sebagaimana kata Ustaz nukilan daripada Said Kutub, hidup di bawah naungan Al-Quran adalah satu nikmat yang sangat besar yang tidak dapat untuk kita gambarkan, melainkan orang itu telah pun mengecapi rasa tersebut. Jadi penonton, ketahuilah Sabtu dan juga Ahad adalah tafsir dan taranum. Ini adalah satu-satunya sesi pengajian ilmu kita bersama dengan Al-Quran. Baik, dan seperti biasa sekarang ni telah pun menunjukkan lebih daripada 7.30 minit. Jadi Ustaz, macam mana Ustaz telah bersedia untuk kita buka kaunter soalan? Ya, boleh. Silakan. Okey, mandat telah diberikan, kita dah dapat lampu hijau. Jadi penonton, seperti biasa anda boleh hubungi kami di nombor talian yang tertera di kaca TV anda, iaitu 0377261603, dan anda juga boleh bertanyakan soalan di ruangan poster yang ada gambar saya dan juga Profesor Madar Dato' Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah di poster terakhir kami Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik, jom kita teruskan dengan untuk pagi ini soalan Facebook yang pertama dari saudara Zuhara. Merujuk kepada ayat 52, kenapakah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia itu ada yang kaya dan miskin? Benarkah orang miskin itu mudah masuk ke dalam syurga? Mohon pencerahan, silakan. Ya, terima kasih kepada saudari Zuhara atas soalan. Kenapa Tuhan jadikan manusia ni ada yang kaya, ada yang miskin? Dia kesempurnaan hidup di dunia. Kalau semua kaya pun tak indah, kalau semua miskin pun tak indah. So ada yang kaya supaya Allah Subhanahu Wa Taala beri orang kaya itu rezeki. Lihat apa yang dia buat dengan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, sejauh mana dia menyantuni orang-orang susah. Kerana rezeki yang Tuhan beri itu bukanlah satu kemuliaan, bukanlah satu kehebatan, tetapi adalah satu amanah bagaimana kita dapat manfaatkan rezeki itu untuk orang lain. Begitu juga dengan orang miskin. Orang miskin ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak sengaja jadikan dia miskin. Allah jadikan dia sebagai kelompok manusia yang menyempurnakan kehidupan orang kaya. Kalau semua orang kaya, siapa nak buat kerja-kerja yang buruh? Jadi kalau semua orang miskin, siapa pula yang nak menggajikan buruh? Jadi combination ataupun kesempurnaan takdir Tuhan dalam melihat kepelbagaian kedudukan dan juga status manusia ini adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang miskin, orang kaya itu dia boleh masuk syurga sekiranya dia banyak bersyukur. Syukur dalam arti kata gunakan rezeki yang Tuhan beri dan pangkat serta jawatan, kedudukan, kuasa pada mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang miskin juga boleh masuk syurga sekiranya dia sabar dan tabah, terus berusaha mencari rezeki.
Dan juga bersabar dalam erti kata tidak mempertikaikan kenapa orang tu kaya, dia miskin. Kenapa orang tu masuk dapat macam-macam, dia tak dapat apa-apa. So ini akan berlaku dalam kehidupan manusia. Betul ke orang miskin ni ramai masuk syurga? Kalau orang miskin itu sabar, dia masuk syurga lah. Sebab itu, ibu ayah, kalau para penonton ingat lagi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, Allahumma ja'alni minal aqillah, ataupun Allahumma ja'alni minal aqillah. Wahai Tuhan, golongkan aku dalam golongan yang sedikit. Sedikit maksudnya Da'i Nizal dalam doa Nabi itu, Allah selalu guna kalimah wa qalilun min ibadiya syakur, dan sangat sedikit di kalangan umat aku yang bersyukur. Jadi Nabi minta biarlah yang sedikit bersyukur tu aku, wahai Tuhan. Dan hanya sedikit di kalangan aku manusia yang sabar. Jadikan aku dalam golongan yang sedikit tu. Dan jadikan aku dalam golongan orang yang sedikit yang bersyukur, sedikit yang berterima kasih, sedikit yang sabar. Jadi Nabi minta. Dan Nabi SAW juga ada berdoa biar Nabi SAW sentiasa mengasihi, menyayangi orang yang miskin. Akhirnya saya nak beritahu dalam apa yang disebut oleh Sya'rawi, faman wasa'allahu lahu rizqahu wa yabsutu lahu alaihi an yashkura wa man qudira alaihi rizqahu wa yudayyiq alaihi yajib an yasbira au an yarda. Yang bermaksud, siapa yang diluaskan Allah rezekinya, kata Imam Sya'rawi, hendaklah dia banyak bersyukur. Syukur maksud atas rezeki yang Tuhan berikan. Bagi mereka yang disempitkan rezeki, hendaklah mereka banyak bersabar dan redha terhadap ketentuan Tuhan. Jadi indah hidup ni. Kombinasi, jangan cemburu apa yang orang ada. Cemburulah apa yang kita miliki. Jangan lihat apa yang orang ada, lihat apa yang kita ada. Kalau saya lihat apa yang da'i ada, saya pun tak akan bersyukur sampai sudah. Dia jadi tak bersyukur ni, suka compare apa yang kita dengan orang lain ada. Tak semestinya semua yang orang ada tu kita perlu ada. Bersyukurlah dengan nikmat apa yang kita ada. Baik, di talian sekarang ni kita ada pemanggil kita, Dahlia Atan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Okey, baik, teruskan. Ustaz, saya nak bertanya, perbezaan perkataan apa ni, wa'anibu, kenapa dia tak gunakan perkataan roja'ah? Apa perbezaan kedua perkataan wa'anibu dan roja'ah? Itu saja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Dahlia Atan, satu soalan yang baik. Perbezaan, Ustaz, antara wa'anibu dan juga roja'ah. Saya suka sangat-sangat soalan ni. Kan orang Kuala Pilah pula tanya soalan yang payah kan. Tanya soalan beza antara anibu dengan roja'ah. Bukan senang-senang soalan ni. Saya ucapkan syabas dan tahniah atas soalan yang very academic dan very fokus kepada related dengan kita punya tafsir. Anibu, dia kembali dengan penuh penyesalan. Penuh penyesalan dengan penuh pengharapan. Roja'ah, dia kembali sahaja. Dia kembali. Tapi anibu, dia datang dengan penuh pengharapan, dengan dia bawa bagij. Dia bawa dosa, dia bawa kesalahan, dia datang jumpa Tuhan. Saya ada buat salah dengan, contoh Ustaz ada buat salah dengan Da'i Nizal. Dan saya datang nak menyerah diri, minta maaf. Bagaimana datang? Datang dengan watak, dengan muka menyesal, dengan sedih, dengan hiba, dengan penuh pengharapan. Tengok muka pun dah kita rasa sedih. Wa'anibu. Inabah. Wa ilaihi munib. Munib maksud menyerah, kembali dengan penuh penyesalan. Raja'ah, dia kembali saja. Belum tentu dia membawa apa-apa penyesalan. Walaupun demikian, perkataan anibu juga diterjemah atau dilihat sebagai maksud yang ada kebersamaan dengan raja'ah. Anaba bimakna raja'ah. Anaba bimakna raja'ah. Tetapi anibu itu sendiri tidaklah dilihat sebagai kembali semata-mata, tapi kembali dengan membawa penyesalan, pengharapan dan juga doa supaya Tuhan terima apa yang dia bawa dengan penuh Tuhan maafkanlah, terima.
So itu nama dia inab. Anaba, yunibu, inab, munibina ilaih. Dia munib. Kalau anaba ini, dia satu lagi juga yang saya sempat baca semalam, perkataan anaba dia tak guna untuk manusia. Wa anibu dia tak guna untuk manusia. Kembali kepada manusia, dia tak guna perkataan anaba. Mungkin raja'a fulan ila fulan. Lelaki itu telah kembali kepada si fulan. Tapi anaba fulan ila fulan dia tak guna. Anaba, biasa anaba yunibu, inabah digunakan untuk hamba kepada Tuhan. Sahaja. Inilah keindahan kayanya gaya bahasa Arab. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya, insya-Allah. Soalan Facebook. Alright, maafkan saya, kita ada pemanggil di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail. Begini saya nak taranum satu ayat lah Ustaz. Mohon Ustaz tolong berbetulkan insya-Allah. Boleh je, boleh. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Ismail, masya-Allah Ya, Ustaz. masya-Allah. Terima kasih kepada Encik Ismail, Mak Isa atas bacaan satu ayat saja. Tapi satu ayat pun masya-Allah bacaannya sangat-sangat baik. Ada 3 perkara. Pertama sekali, bila kita sebut ya'lamu, jangan tolak angin. Awalam ya'lamu, mo tak mau. Kita awalam ya'lamu, kecilkan, biarkan dia keluar bunyi itu secara natural. Awalam ya'lamu, mo dengan mu. Lepas tu jangan tolak angin. Awalam ya'lamu anna Allah yabsutur rizqa. Kalau nak berhenti dekat rizqa, berhenti lambat sikit. Yabsutur rizqa. Yang pertama, jangan tolak angin. Keduanya, kalimah qaf. Qaf, kalimah qaf, kalimah pula, huruf qaf, minta maaf saya. Huruf qaf ni bila kita sebut dengan qa. Yaqdir. Satu, qa itu dia tebal. Keduanya, kalau mati dia ada qalqalah. Yaqdir. Latih. Inna fi dhalika la ayatin liqaumi dia tak mau jadi liqaumi, bukan kau tapi qaumi yu'minun. Dia nampak sikit je. Kalau Abang Haji boleh betulkan, latih lagi kan. Qaf, hari ni boleh latih tubi huruf qaf saja. Qa. Dia qa kena angkat sikit mulut. Qa, qu, qi bunyi sikit. Ihdinas siratal mustaqim. Dia nipis sikit. Terima kasih Haji di atas bacaan. Masya-Allah. Alaikum. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berjaya menarik minat penonton kita di luar sana untuk terus membaca Al-Quran. Baik, teruskan dengan soalan Facebook kita, soalan daripada saudari Sal Rasid Cikci. Baik, merujuk kepada ayat 52, rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam pelbagai cara dan juga bentuk. Bersyukur seadanya. Adakah rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada setiap makhluk dan hamba-Nya di dunia ini juga merupakan satu ujian? Ustaz, silakan. Ya, terima kasih kepada Sal Rashid atas soalan tadi. Maksudnya betul. Rezeki yang Tuhan beri itu adalah ujian. Tak ada satu pun yang namanya tidak ujian. Kehidupan ini ujian, ilmu ujian. Peluang itu ujian.
Semua ada ujian. Allah nak uji dengan beri, nak lihat siapa yang bersyukur, siapa yang yakfur. Man yashkur wa man yakfur. Siapa yang bersyukur, siapa yang kufur. Kalau bersyukur, Tuhan akan tambah lagi kemuliaan di atas dunia, kemuliaan di akhirat. Bagi mereka yang kufur, Tuhan akan hina di dunia, Tuhan akan hina lagi di akhirat. Sebab itu rezeki yang Tuhan beri itu adalah amanah yang paling besar. Ada satu hadis kursi yang sempat saya capai semalam. Dalam hadis kursi ini panjang ceritanya dalam bahasa Arab. Saya cuba translate dan cuba ringkaskan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada manusia, wahai anak Adam, aku jadikan engkau untuk ibadat. Fala tal'ab, jangan main. Jadi fokuskan untuk ibadat. Cari rezeki juga ibadat. Selain daripada atas jadah, solat dan juga zikir, baca Quran, haji, umrah, zakat, puasa, mencari rezeki juga menjadi satu ibadat. Jadi buat ibadat, jangan main, jangan sisi, jangan buang masa. Aku telah bagikan rezeki bagi mereka, jangan kamu berpenat. Maksudnya aku telah berikan rezeki, jangan kalian lebih daripada itu. Maksudnya rezeki itu sudah tertulis. Jika engkau redha dengan apa yang telah aku agihkan, aku lapangkan dada, engkau akan redha dengan pemberian tersebut, dan badan engkau jadilah engkau di sisi aku terpuji. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita rezeki, kita tahu rezeki itu daripada Allah, kita redha, maka Allah akan jadikan kita terpuji. Ada pun orang yang rasa tak cukup dengan pemberian Allah, dia akan lari di belakang dunia. La usallitanna 'alaika dunya. Aku akan jadikan dunia ini terpaut dengan melekat dengan hati engkau sampailah engkau tak berpisah dengan dia. Buka mata, dunia. Tidur, dunia. Dunia dikejar. Maksudnya kita mesti tahu bahawa rezeki tidak akan salah alamat. Pemberian Tuhan itu tidak pernah salah, tapi usaha itu jangan dinafikan. Kita kena usaha, wala tansa nasibaka minad dunya. Kita kena berusaha. Itulah rezeki, supaya rezeki itu yang diberikan pada kita, ujiannya kita berjaya. Kita gunakan rezeki pada jalan yang Tuhan berikan. Baik, mudah-mudahan insya-Allah. Baik, kita ada pemanggil sekarang, Puan Siti Rohani Mursid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Puan. Ya. Silakan Puan. Ya, baca. Saya bertanya. Saya tanya. Tadi Ustaz dah mengatakan dosa walau sebesar mana, sebesar gunung, seluas lautan, Allah ampunkan. Ya, tetapi betul. Dosa syirik yang tidak diampunkan. Jadi soalan saya, seseorang yang jahil, dia tak tahu yang syirik itu dosa, dia telah buat dosa syirik, seperti memakai tangkal, mempercayai yang bukan-bukanlah, mempercayai kayu-kayu, itu sikit syirik kan. Tapi setelah dia dah mengetahui itu semua berdosa, tak diampunkan, dia telah bertaubat, dia tidak akan melakukannya lagi, dan dia dah buang segala yang apa dia pakai itu, tangkal, kayu-kayu, cincin, batu, apa semua, dia percaya dengan itulah sebelumnya. Apakah tidak diampunkan setelah dia sudah bertaubat, sudah buang segala apa yang dipakai dan sudah menyesali segalanya dan tidak membuat lagi? Dia dah jadi orang yang terbaik, dan orang yang warak sekarang dah. Itu pun masih tidak dimaafkan ya Ustaz, soal syirik itu tadi. Itu aja soalan saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan yang sangat baik dari penonton kita. Baiklah penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, nak tahu apakah jawapannya? Kita akan jawab selepas sahaja kita ada siaran 30 minit di TV9. Sekarang tanyalah Ustaz, kita nak melaporkan tirai di TV3. Terus kekal setia bersama dengan kami. Quran, tafsir dan juga Taranum surah Az-Zumar ayat 52, 53 dan 54. Kita kembali selepas ini.
Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahniah syabas saya ucapkan kerana anda masih lagi kekal setia bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Okey, jom kita betulkan kembali kemudi kita. Tajuk kita pada pagi ini adalah tafsir dan juga taranum, dan kita fokus kepada Quran surah Az-Zumar pada ayat 52, 53 dan juga 54. Baik, penonton yang berada di rumah, kita nak recall, kita nak ingat kembali, baru sahaja sebentar tadi kita ada pemanggil kita iaitu Puan Siti Rohani Mursid dari Banting, Selangor, bertanyakan kepada kita soalan perihal berkaitan dengan kalau pada zaman dahulu, ya, zaman muda waktu jahilah, tak tahu ada pakai tangkal ataupun azimat dan sebagainya, telah pun bertaubat sekarang ini. Jadi macam mana Ustaz status kita katakan keampunan itu? Taubat. Terima kasih kepada Puan Rohani atas soalan tadi. Dia kadang-kadang benda ni berlaku dalam masyarakat kita. Satu ketika dahulu, saya yakin mutaakhir ini kemudian dia semakin dah orang kita dah faham, dah belajar, dan banyak dah program-program, banyak dah ceramah-ceramah agama yang membetulkan apa yang silap. Dulu barangkali ilmu tak cukup di dada. Mengaji pun tak ada ramai yang menyajikan ajaran-ajaran Islam secara betul kepada masyarakat di luar sana. Maka adalah sedikit sebanyak amalan-amalan diwarisi daripada nenek moyang maupun secara tradisi. Makin adalah ada tangkal, ada azimat, ada macam-macam. Jadi bagi saya, Al-Quran ada sebut bahawa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidullaha ghafurar rahimah. Maksudnya, sesiapa yang melakukan sesuatu kezaliman, dalam ayat lain, bijahalatin, sama ada dia melakukan satu kezaliman, sesuatu kerosakan, satu kesalahan, sebab dia tu jahil. Jahil, dulu dia tak tahu benda tu salah, dia melakukan, kemudian dia pun beristighfar, astaghfirullahalazim, maksud bukan sekadar beristighfar, istighfar maksudnya kembali, membetulkan iman, membetulkan tauhid, menyesal dan buang jauh-jauh tangkal dan juga azimat dan amalan-amalan yang ada unsur-unsur syirik, maka tidak ada lain, tidak bukan Allah beritahu yajidullaha ghafurur rahimah. Allah Ta'ala itu akan didapati Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. InsyaAllah dengan penyesalan tersebut, saya yakin Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan terima taubatnya, akan terima penyesalannya, selagi mana dia telah tinggalkan habis segala kesalahan-kesalahan ataupun segala macam amalan yang merosakkan akidah, dikembali kepada Allah. InsyaAllah kita doakan mudah-mudahan supaya Allah terima taubat dia, terima penyesalan dia. Jangan ada sikit-sikit simpan lagi kat rumah. Ada sikit taubat lagi, tapi ada sikit lagi Ustaz barang tu. Tak boleh lah macam tu. Dia syirik ni tak boleh setipis kulit bawang pun tak boleh. Kalau syirik kepada Allah ada setipis kulit bawang aja. Kulit bawang kalau kita kupas bawang tu, tengoklah. Senipis itu kalau ada pun kita tak boleh masuk syurga. Jadi tak mau ada dah. Semua itu kena buang. Kena buang jauh-jauh dan kena taubat dan kembali balik meyakini yang memberi mudarat, yang beri manfaat hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Betulkan kembali kompas iman kita. Baik, teruskan dengan soalan Facebook untuk pagi ini insya-Allah. Soalan daripada saudari Ram Deseru merujuk kepada ayat 53 surah Az-Zumar. Adakah orang yang berputus asa tergolong orang yang syirik? Apakah nasihat Ustaz pada orang yang mudah untuk berputus asa? Silakan Ustaz. Orang yang berputus asa ini dia hilang punca kan? Hilang punca. Allah beritahu la taqnatu mir rahmatillah. Jangan sama sekali berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang sentiasa menerima taubat. Tuhan yang sentiasa menanti akan tangisan-tangisan penyesalan daripada hamba-Nya. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala suka kita sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bila kita sebut ya Allah, ampunkan dosaku, Allah Subhanahu Wa Taala akan sambut dan terima taubat kita sekiranya taubat itu datang daripada hati yang ikhlas. Semoga kita tidak berputus asa. Sebab
Kadang-kadang kita dah buat salah, biarpun sebesar mana salah itu, masih lagi ada keampunan. Saya ambil satu contoh. Dalam perkara ini berlaku pada kaum Bani Israel. Diriwayatkan dalam kitab-kitab tafsir dan hadis-hadis yang muktabar. Bahawa ada seorang lelaki masih hidup, dia buat banyak salah. Dia buat banyak dosa. Dia buat banyak maksiat. Sebelum mati, dipanggil anak-anak dia. Dia beritahu, wahai anak-anak abah, sebelum nanti bila abah dah mati, bakar jenazah abah ni, bakar dan abu dia tu hanyutkan dekat air, dekat sungai ataupun di laut. Anak-anak dia kata, tak boleh bah, itu dosa. Tak, ini wasiat, you all mesti buat. Kena buat. Jadi anak-anak pun terimalah perintah ayah dia. Selepas ayah dia meninggal, ambil jasad ayah dia, dibakar dan abu dia tu dihanyutkan ke air. Allah Ta'ala Maha Berkuasa, Allah hidupkan dia. Kul yuhyil ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Allah yang menghidupkan kita pada awal kali adalah sangat berkuasa untuk menghidupkan kita untuk kali yang berikutnya. Allah bangkitkan dia. Dan Allah tanya dia kepada dia, kenapa kamu buat macam ni? Kenapa kamu suruh jasad kamu dibakar, kemudian abu itu dihanyutkan di sungai? Wahai Tuhan, aku telah melakukan banyak dosa. Aku tak sanggup berhadapan dengan seksaanmu. Aku tak sanggup berhadapan dengan kemurkaanmu. Dengan dihanyutkan debu, dihanyutkan abu badan aku ini, wahai Tuhan, aku dapatlah maksudnya tidaklah lagi berhadapan dengan siksaan Engkau. Sebegitu sekali Engkau takut dengan aku takut dengan Engkau ya Allah. Disebabkan takut yang mutlak sehingga dia suruh jasad dibakar, dia hanyut kat sungai ataupun di air, maka Allah Subhanahu Wa Taala beri dia keampunan di atas sifat kerana takut semata-mata. Tapi ini bukanlah satu kaedah yang boleh pakai. Kaedah ni, benda ni berlaku di zaman Bani Israel. Tidak terpakai untuk kita zaman dulu. Tapi sekarang ni nak beritahu bahawa disebabkan ada perasaan takut. Saya nak kembali balik. Bila manusia ini ada perasaan takut, taubat itu disertakan dengan takut, taubat itu disertakan dengan al-khawf wal-raja', insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala terima taubat itu dan jangan sama sekali berputus asa. Kalau rasa sempit, dunia ini sempit, jangan tunduk ke bawah, dongaklah ke langit, lihat keluasan Tuhan. Pasti hati akan jadi lapang dan tenang. Mudah-mudahan, insya-Allah. Amin, amin, Allahumma ya amin. Baik, kita ada pemanggil untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Dr. Ustaz dan Dai Nizal Haji Tukinon, Haji Muhammad Khalid daripada Kedai. Silakan Tuan Haji. Ya, silakan. Soalannya gini Ustaz. Satu hamba Allah yang telah dikurniakan nikmat, rumah banyak, harta banyak dan harta banyak. Tapi dia bersyukur Ustaz. Jadi dia tambah lagi segala kemewahan yang kita lain itu. Tapi kalau dia tak bersyukur, kufur, tak nak berterima kasih kepada Allah, adakah bala atau bencana dia akan tambah? Satu lagi, kalau maknanya dia bersyukur banyak-banyak Ustaz, adakah kalau dia nak kena bala tu tak jadi, Tuhan maknanya ampunkanlah sebab dia banyak bersyukur. Itu saja soalannya ya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemanggil setia kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kesihatan kepada Tuan Haji Tukinon. InsyaAllah. Amin, amin, Allahumma ya amin. Perihal berkaitan dengan nikmat rezeki, kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau tak bersyukur dan sebagainya. Silakan Ustaz. Ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh ambil bila-bila masa. Betul. Segala yang Allah beri kepada kita, kalau kita tidak bersyukur. Kita kena ingat bahawa apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan itu adalah ujian, adalah satu ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam bentuk kekayaan, kesenangan, wang, harta benda dan juga pangkat serta jawatan. Sebab itu apa yang disebut oleh Syekh Sya'rawi, dia kata rezeki yang diterima oleh manusia itu min haitsu la yahtasib. Ada orang dia tak kerja kuat-kuat, tak kerja hebat sangat pun, tapi rezeki dia melimpah-limpah. Dan rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada manusia ini adalah manusia kadang-kadang menyangka itu adalah dia punya sendiri. Usaha, ini semua usaha aku, ini semua aku punya. Tidak, dia hanya berusaha, ikhtiar daripada dia, tetapi natijah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dia diberikan harta yang banyak, sama ada diberikan pangkat, sama ada diberikan kesihatan. Semua itu adalah semata-mata Tuhan beri supaya orang lain boleh tompang. Kalau Allah beri rezeki untuk saya, orang lain boleh tompang rezeki dengan saya. Keberkatan rezeki. Dan ini Zal, ada saya jumpa seorang kawan, dia bisnesmen besar. Masya Allah. Saya pergi solat Jumaat dengan dia.
pergi solat Jumaat, balik solat Jumaat, dia tengok kanan kiri orang pegang tabung minta bantuan kan. Minta bantuan. Dia kata, ini semua ustaz punya pasal lah. Saya kata, kenapa pula saya tak bersalah. Dia minta sedekah, saya kenapa saya disalahkan? Dia kata, ustaz patut kena kerja kuat, kena cari rezeki, kena wujudkan peluang-peluang pekerjaan untuk mereka. Dia fikir jauh. Jadi kalau Da'i Nizal nak buat satu benda, buat benda besar, kemudian pastikan orang-orang susah ni boleh menumpang rezeki dengan kita. Sekarang Allah berikan saya rezeki, Allah berikan saya sesuatu nikmat. Jadi saya mesti fikir, Allah beri, adakah Allah beri untuk saya semata-mata? Dengan Tuhan beri saya kerja, dengan gaji, dengan itu, dengan ini. Jadi saya ada duit, jadi dengan duit itu, saya tukar kereta, saya tukar baju, semua saya pergi travel mengata-kata, semua saya tak fikir pun, saya ada saudara mara, saya ada kakak, saya ada abang, saya ada saudara, saya ada sepupu sepapat. Jadi semua ni saya harus fikir sama-sama. Allah murahkan rezeki untuk saya, untuk pertama sekali untuk anak isteri saya. Kan bukan untuk saya semata-mata. Kalau tak ada anak isteri, mungkin saya pun tidak dimurahkan rezeki sebegitu sekali. Ada anak-anak kecil yang masih lagi perlukan bantuan. Jadi Allah beri itu supaya saya manfaatkan rezeki kepada orang lain. Sama juga dengan hamba-hamba Allah yang lain. Bila Tuhan bagi rezeki, macam mana rezeki itu boleh ditompang orang lain, boleh dimanfaatkan bersama. Apa kepuasan dengan memiliki rezeki, Da'i Nizal? Kepuasan memiliki rezeki adalah apabila rezeki terdapat kongsikan dengan orang lain. Itu bagi saya falsafah kepuasan memiliki rezeki. Kalau rezeki itu saya miliki dan saya kecapi seorang-seorang, orang lain saya tolak jauh-jauh, maka saya tidak mengecapi rezeki tersebut. Kepuasan tak dapat. Da'i Nizal, pernah orang datang jumpa dengan Saidina Ali, bertanya dengan Saidina Ali, wahai Amirul Mukminin, aku ni daripada kategori mana? Adakah aku ni kategori orang yang cinta dunia atau cinta akhirat? Saidina Ali kata, aku tak ada jawapan. Katakan Nizal datang jumpa Ustaz. Kata, Ustaz rasa saya ni cinta dunia ke cinta akhirat? Saya kata, susah saya nak jawab. Tapi engkau sendiri boleh jawab soalan tu. Da'i pun tanya, macam mana Ustaz? Itulah lelaki tanya pada Saidina Ali, macam mana tu wahai Amirul Mukminin? Saidina Ali kata, katakan dua orang lelaki datang berjumpa dengan kau. Seorang datang bawa hadiah, seorang lagi datang bawa borang, minta bantuan. Borang ni tak sebutlah. Seorang datang bawa hadiah, seorang datang minta bantuan. Kalau yang datang bawa hadiah tu, muka awak berseri-seri, seronok menyambut dan mengalu-alukan kedatangan dia, maka jelaslah engkau ni cinta dunia, sebab engkau nak dunia engkau diluaskan lagi dengan hadiah tersebut. Manakala orang yang datang minta bantuan itu, kalau engkau rasa sempit, engkau rasa tak nak layan, ketahuilah sesungguhnya engkau tidak ada cinta pada akhirat. Sedangkan orang tu datang untuk memberi peluang untuk imarahkan akhirat engkau, bukan imarahkan dunia engkau. Betul Da'i Nizal, berapa ramai yang kita jumpa tepi jalan, atau orang datang jumpa kita, borang datang dengan ini mohon bantuan untuk madrasah kan, kita letak jauh tepi. Tolong isi borang, kita nak bagi hadiah. Mana satu kita pilih? Kita tengok orang beratur depan masjid, kita rasa sempit. Lepas tu orang kata, mesej, Ustaz nak jumpa Ustaz, ajak Ustaz makan. Oh ya ke, makan kat mana? Nasi Arab Ustaz, nasi mendi. Dia seronok. Yang tadi tu, kita bagi RM5 pun rasa susah. Da'i Nizal, dekat masjid saya pernah duduk di belakang, ruang belakang masjid ni, orang duduk kan, tabung lalu, jemaah kita ni bagi RM1, mazhab RM1 kita ni dulu. Yang ada abang-abang daripada yang foreigner workers ni, dia masuk RM5, ada yang masuk RM10. Selesai solat saya tanya, Bapak banyak tu RM5, RM10 Bapak masuk. Bersyukur Ustaz, Tuhan bagi rezeki. Dia rasa seronok rezeki tu. Jadi dia dapat rezeki itu dapat ditumpang oleh orang lain. Kepuasan dengan memiliki harta benda, jawatan dan pangkat adalah orang lain boleh tumpang tuah dengan kita. Masya Allah, dalam rezeki kita ada rezeki untuk orang lain. Baik, betul. Penonton, kita nak raikan kita ada seorang lagi pemanggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Stina Yusuf daripada Tanjung Karang nak ajukan soalan dengan Ustaz ya. Okey, silakan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dirahmati Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya macam ni Ustaz kan. Tadi ada Ustaz kata barang siapa yang bersyukur Allah akan tambah, barang siapa yang tak nak bersyukur sesungguhnya azab Allah tu amatlah pedih Ustaz kan. Jadi bagaimana Ustaz kalau kita kita adalah buat bersyukur, kita tak perasan yang kita ni tak bersyukur pun. Jadi tentu dapat azab Ustaz kan. Jadi macam mana caranya supaya kita ni sentiasa bersyukur
Adakah kita dengan menggunakan tenaga yang kita ada ni Ustaz, kita rajin masak, kita bagi makan orang, lepas tu kita kalau nampak tabung tu kita masukkan, adakah itu tanda bersyukur Ustaz? Dan kalau tak bersyukur tu macam mana kita nak buat? Adakah dengan istighfar Ustaz? Okey Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cantik soalan dari Puan Supina Yusof. Penonton, kita nak tahu apakah jawapannya. Kita kembali selepas ini. Penonton tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ini kita fokus kepada surah Az-Zumar ayat 52, 53, 54. Pagi ini sahaja kalau anda bersama dengan kami, pasti dan pasti anda akan rasa kenyang. Kenyang dengan kata-kata, kenyang dengan huraian firman Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah pemaafnya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita nak berbalik semula kepada soalan pemanggil kita Puan Supina Yusof berkenaan dengan bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada Puan Supina Yusof. Berkaitan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin pinjam apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, bahawa bersyukur ialah menggunakan nikmat Allah pada jalan yang Allah suka. Menggunakan nikmat Allah pada jalan yang Allah suka. Nak tengok kita bersyukur atau tidak, kita lihat segala yang Tuhan beri kepada saya ni. Saya ada tak rasa nak bersyukur, nak berterima kasih? Barangkali seseorang itu ada wang ringgit, maka wang ringgit itulah dibelanjakan untuk fakir miskin, bayar zakat dan sebagainya. Manakala ada orang dia wang ringgit tak ada, tapi dia ada kudrat, dia ada tenaga, maka dia bolehlah tolong, gotong royong ke, membersihkan ke, membantu. Jadi gunakan tulang pak kerat untuk membantu. Tanda bersyukur juga. Jadi apa saja Tuhan beri, sama ada wang ringgit, pangkat, jawatan, semua itu selagi mana dimanfaatkan untuk jalan yang Tuhan suka, selagi itulah kita dikategorikan sebagai orang yang bersyukur. Syukur ini berterima kasih. Paling tidak Puan, paling tidak lafaz Alhamdulillah ini tidak lekang daripada bibir. Dulu senang kita nak dengar Alhamdulillah, sikit-sikit Alhamdulillah, sikit Alhamdulillah. Sekarang dengan Alhamdulillah pun orang kita macam liat sikit dah sebut. Dulu tanya kalau 10-20 tahun dulu kata, bang beli nampak kereta baru? Alhamdulillah Ustaz, ada rezeki Ustaz. Cuba tanya sekarang, kereta baru nampak? Bolehlah. Dia Alhamdulillah pun semakin nak hilang dah. Kalau boleh kekalkan, sebab syukur ini ulama sebut mesti ada dua. Satu, syukur dengan anggota tubuh badan, maksudnya teruskan patuh kepada perintah Allah. Syukur kedua adalah melalui perkataan, lafaz. Kalau syukur melalui perbuatan ialah sebagai rezeki, tenaga, kudrat, mata, semua kita gunakan. Yang keduanya syukur ialah selalu berterima kasih pada Allah. Terima kasih ya Allah, Alhamdulillah, ashkuruka ya Allah, ashkuruka ya Allah. Sebab itu Luqmanul Hakim diminta, wahai Tuhan, Nabi Ayub alaihi salam minta, wahai Tuhan, biarlah fana semua anggota tubuh badan aku, jangan lisan aku yang fana. Sebab apa? Sebab biar lisan aku ni sentiasa boleh ingat sebut Engkau ya Allah. Masya Allah, satu tanda ingatan daripada seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita nak teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya. Soalan daripada saudara Pak Suli Ramli. Soalannya, apakah maksud kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam ayat ke-54? Dan apakah pengertian berserah diri dalam ayat ini? Kita mohon pencerahan. Ya, terima kasih kepada Pak Suli Romli. Ayat ini merumuskan tindakan yang perlu dilakukan oleh pendosa. Bila seseorang itu dah lakukan dosa, hendaklah dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dia tu orang Muslim ataupun dia tidak Islam. Yang tidak Islam ni, cara taubat dia kena bersyahadah, mengakui tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kalau orang Islam yang telah melampaui batas, dia kenalah beristighfar dan juga taubat
meninggalkan apa yang telah ditegak oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali taat kepadanya, kembali mentauhidkan, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, langsung ikhlas dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terlambat. Ini yang disebut oleh Imam At-Tabari. Menurut Imam Ibn Sa'di, beliau menyebut taubat tanpa ikhlas tidak memberi sebarang faedah terhadap segala amalan, sama ada yang dilakukan secara zahir maupun batin. Sama ada taubat ataupun tidak, apa saja amalan, maka hendaklah dia dilakukan secara ikhlas, sepenuh hati. Sebab itu, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Aslimu al-khudu' wal-inqiyad, tunduk dan patuh. Tunduk kepada perintah Allah, patuh kepada arahan-arahan dan juga suruhan Allah Subhanahu wa taala sebelum seseorang itu didatangi ajal. Bila ajal datang, bila sudah ada di penghujung hayat, ajal datang, thumma la tunsurun, tak ada siapa yang boleh tolong mereka. Siapa nak beri syafaat, siapa nak menyelamatkan mereka, tak ada siapa yang dapat tolong. Sebab itu, sebelum datang penghujung hayat, qabla an yafuta alaikal awan fa alaika bitaubah, sebelum datang peluang-peluang, sebelum datang ajal, peluang ada terbentang di hadapan kita. Mungkin ada dengar kuliah kita pada pagi ini, tafsir ayat ini pada pagi ini, takkan tak terdetik langsung di hati untuk beristighfar, takkan tak terdetik langsung untuk menyesal, sebab taubat itu bermula dengan penyesalan. An-nadamatu minat taubah. Penyesalan itu adalah pembuka kepada taubat seseorang itu. Mudah-mudahan ini adalah objektif kita, kemuncak kita untuk kita lahirkan kembali Ustaz ya, rasa syukur dan juga rasa berharap meminta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah penonton, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Jadi kita mohon panel kita Profesor Madya, Dato' Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah untuk memberikan kepada kita 3 pengajaran ayat yang boleh kita relatekan dengan kehidupan kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Da'i Nizal, kepada para penonton yang setia bersama kami. Saya ucapkan syabas dan tahniah. Pertama sekali, di antara pengajaran yang boleh kita ambil, kita mesti yakin bahawa rezeki yang kita ada pada hari ini, sama ada rezeki dalam bentuk wang ringgit, pangkat, jawatan, kedudukan, kuasa, semua itu adalah pemberian Allah, bukan kerana kepandaian kita semata-mata. Allah berhak mengambil balik bila-bila masa Allah nak, dan segala itu juga merupakan ujian supaya kita dapat melangsaikan dan juga menjaganya dengan sebaik mungkin. Yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala pesan jangan ada di antara kita yang berputus asa, sebab tak ada seorang pun di antara kita yang terlepas daripada dosa. Tak ada seorang pun di antara kita yang terlepas daripada kesalahan. Jadi kita hendaklah segera bertaubat dan tidak berputus asa, dan bermanjalah dengan Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, asalkan tidak ada kita terlibat dengan amalan-amalan syirik, amalan-amalan yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang membawa perkongsian kuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah itu Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Yang ketiga, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati dan menyerah diri kepada Allah seperti mana yang dituntut dalam ajaran Islam. Mudah-mudahan 3 pengajaran ini menambat lagi hati kita untuk terus sayang kepada ajaran Islam, menambat lagi hati kita untuk terus kekal setia menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon Ustaz untuk tutup majlis ilmu kita dengan doa ringkas, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa alaihi salatu wassalam. Ya Allah, ya Tuhan kami, di penghujung pengajian tafsir pada pagi ini, kami menadah kedua tangan ke hadrat-Mu ya Allah, mohon limpah kurnia keampunan daripada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kami kekuatan supaya kami dapat memanfaatkan setiap pemberian Engkau pada jalan yang Engkau redai. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bukalah pintu-pintu taubat untuk kami, terimalah istighfar kami, taubat kami ya Allah. Kau ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa sanak saudara kami, jiran tetangga kami, sahabat andai kami, dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kami kekuatan untuk terus beribadat, menjadi hamba yang soleh dan juga bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin, amin, Allahumma ya amin. Alhamdulillah penonton, kita telah pun berada di penghujung rancangan. Jadi jangan lupa esok anda masih lagi kekal setia bersama dengan Tanyalah Ustaz. InsyaAllah tajuk kita adalah akhlak, iaitu bahaya takabur, dan moderator kita adalah Da'i Anas, manakala panel undangan kita adalah Ustaz Zul Ramli Razali. Terus kekal setia bersama dengan kami. Kita tangguh dahulu sesi pengajian kita tafsir dan taranum dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Sekian sahaja daripada saya dan Iniza dan juga panel kita Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Hujung minggu kita bersama dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.